Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, kita akan masuk kepada subtopik 3.2 iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Okey. Kita akan masuk kepada pembentukan Dubar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kita lihat kepada pengenalan. Dubar merupakan sebahagian daripada institusi raja berperlembagaan. Raja-raja Melayu mempunyai kedudukan dan peranan dalam pemerintahan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Dengan Dubar. Dubar ialah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Dubar ditubuhkan pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pengerusi bagi Dubar ialah Pesuruhjaya Tinggi British dan keahlian Dubar terdiri daripada Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, Residen British di negeri-negeri Melayu bersekutu dan Setiausaha Negeri-Negeri Melayu bersekutu. Isu yang dibincangkan dalam Dubar ialah hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan British. Okay, kemudian kita tengok kepada Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Okay, Perlembagaan Malayan Union 1946 telah menubuhkan Majlis Sultan-Sultan. Di bawah The Malayan Union Order in Council pada tahun 1946, pengerusi Majlis Sultan-Sultan Governor Malayan Union. Pengerusi Majlis Sultan-Sultan ialah Governor Malayan Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 orang pegawai kanan British. Fungsi Majlis Sultan-Sultan adalah membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Governor tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Keanggotaan Majlis Sultan-Sultan terdiri daripada Governor Malayan Union iaitu pengerusi, 9 orang Raja Melayu, Ketua Setiausaha Malayan Union, Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Keuangan. Majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Malayan Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Okey, Majlis Raja-Raja Melayu semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis Raja-Raja Majlis Raja-Raja Melayu Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan pada 1948 apabila PTM dibentuk bagi menggantikan Malayan Union. Menjadi institusi yang dilengkapi kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi ditentukan oleh Raja-Raja Melayu daripada 9 Raja Melayu. Persidangan perlu disertai oleh penimpan mohor besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Okay, kemudian kita lihat kepada Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas kemerdekaan 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja masih dikekalkan tetapi mengalami perubahan dari segi keanggotaan. Okay, apa yang dikatakan perubahan dari segi keanggotaan di mana yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Selepas pembentukan Malaysia 1963, yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Kemudian yang di-Pertuan Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Okay, kita lihat pula kepada Mohor Besar Raja-Raja. Okay, Mohor Besar Raja-Raja merupakan lambang
kekuasaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Penyimpan Mohor Besar merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja dan menyimpan mohor. Dokumen rasmi diturunkan dengan cap Mohor Besar diikuti tanda tangan penyimpan Mohor Besar. Kemudian permukaan Mohor Besar Raja-Raja terdapat Jata Kerajaan Sembilan Negeri Melayu, tertulis Mohor Besar Raja-Raja Negeri Melayu. Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 31 Ogos 1948 setuju untuk menerima corak ini dan kekal sehingga ke hari ini. Anda semua boleh lihat di sebelah kiri ada gambar di situ. Itu adalah lambang gambar Mohor Besar Raja-Raja Melayu. Nampak kat situ ada 9 jata negeri-negeri Melayu. Seterusnya kita lihat kepada fungsi Majlis Raja-Raja Melayu mengikut Perlembagaan Persekutuan. Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Majlis Raja-Raja menjalankan kuasa sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi melalui dua cara. Yang pertama, hak untuk dirunding dalam beberapa pelantikan penting. Yang kedua, hak untuk membincangkan hal berhubung dengan dasar negara. Fungsi Majlis Raja-Raja yang pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, setuju atau tidak setuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jabatan tertentu. Yang keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra di Sarawak dan Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Menjadi lembaga pengampunan bagi kes tertentu. Yang keenam, memperkenankan perubahan sempadan negeri setelah mendapat perkenan raja berkenaan. Yang ketujuh, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Itu saja untuk tajuk 3.2. Seperti biasa, tugasan anda ialah membuat ulasan berdasarkan tajuk yang telah dipelajari tadi. Tajuk 3.2. Buat ulasan seperti biasa. Kemudian soalan struktur sebagai latihan juga. Apa yang anda faham dengan dubar? Yang kedua, nyatakan keahlian dubar. Dan soalan yang ketiga, bagaimanakah penubuhan dubar memberi kebaikan kepada negeri-negeri Melayu bersekutu? Lihat di manakah soalan fakta, yang mana soalan kebat. Soalan kebat perlu dijawab menggunakan kaedah holistik. Kemudian masukkan jawapan anda dalam ruangan GC yang telah disediakan. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Kita akan bincangkan jawapan latihan hari ini. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.